Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun al karihal musyrikun la karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini dapat kita bersiaran secara langsung bagi berkongsi. Kita menunggu pada waktu Isyak, kita kongsikan tentang sedikit tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana hari ini walaupun dalam orang kata dalam juga kebimbangan kita menghadapi wabak COVID kan, 19 ni kan, tapi tak ada masalah, kita masih lagi boleh berkongsi bersiaran secara langsung berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, apakah ibrah ataupun pengajaran di sebaliknya. Tadi pada setiap tahun, iaitu pada 27 Rejab setiap tahun, kita umat Islam di seluruh Malaysia, kita bersama-sama menyambut peristiwa Isra' dan Mi'raj. Barang diingat, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang sangat unik, yang payah untuk kita secara akal untuk terima. Nak pula pada zaman Nabi kita dulu, pada ketika itu ramainya tentangan-tentangan daripada puak kafir Quraisy kan, dan pada ketika itu payah nak percaya dengan pengkesahan perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, yang mana berjalan pada satu malam dengan tahap pada ketika itu tidak ada lagi kenderaan-kenderaan pantas, kapal terbang ke apa pada ketika itu memang tak ada. Bayangkan kalau kita berada pada zaman itu, kita sendiri pun payah nak menerima dengan akal fikiran biasa kita. Payah. Kan? Justru kita pada hari ini bertuah sebab kita pada hari ini menerima, insya-Allah orang Islam pada hari ini boleh percaya akan kisah ini. Dan apabila kita melihat tentang Isra' dan Mi'raj ini, kita kena meyakini bahawa perjalanan itu sebenarnya adalah benar-benar terjadi. Dan kita sebagai orang Islam wajib percaya pada benda-benda yang gaib. Dan bila sebut tentang perjalanan Isra' dan Mi'raj ini, terbayang kita perjalanan Nabi yang mana terbahagi kepada dua fasa. Vertical, horizontal. Apa maksud vertical, horizontal? Pertama, perjalanan fasa pertama, Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai daripada Masjidil Aqsa naik ke langit sampailah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak dapat nak bagi detail lah, sementara menunggu saya akan sharekan mana-mana poin yang boleh lah kan. Okey, boleh. Dan insya-Allah pada malam-malam akan datang pun saya akan share lagi dengan anda semua, walaupun secara sepintas lalu selepas maghrib ke ataupun siang ke tengah hari, tengoklah mana sesuai lah tuan-tuan, ya. Mana yang sampai lah kan. Jadi Isra' dan Mi'raj, ya, yang mana kita lihat firman Allah SWT di dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, hinggalah ke Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulahu, yang mana kami telah berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayat, kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Min ayatina itu kebesaran kami, kebesaran Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia, yakni Allah, adalah maha mendengar. Sami', maha mendengar, sami'ul basir, dan maha melihat. Jadi perjalanan Nabi yang paling hebat sekali adalah berjalan pada satu perjalanan ini, baik daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampailah ke langit, berlangsung dalam satu malam. Macam-macam peristiwa berlaku. Dan kita kena meyakini bahawasanya jasad dan tubuh
baginda sendiri yang diperjalankan dan bukannya roh. Sebagaimana yang kita fahami dari firman Allah tadi, yang saya baca tadi, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Maknanya perkataan hamba ni, Nabi Muhammad, mestilah meliputi batang tubuh dan rohnya serentak dan bukannya rohnya sahaja. Sebagaimana yang kita fahami kan, fahami asra bi ruhi bi'abdihi, kalau roh kita kata memperjalankan roh hambanya. Nabi sekarang ni asra bi'abdihi lailan. Itu pasti. Dan yang mana kalau berlaku pada roh, tentu Allah Ta'ala akan sebut asra bi ruhi bi'abdihi. Jadi apabila dah ceritakan apa yang berlaku pada Nabi ni, Nabi kembali daripada Isra' dan Mi'raj, setelah tamat itu, Nabi sampai aja, yang paling gamar dengan cerita Nabi ni siapa? Yang paling gembira sekali dengan kisah Nabi ni, tak lain tak bukan nama Abu Jahal dan Abu Lahab. Gamar betul dia dengan cerita ni. Tak boleh jadi ni. Lalu dihimpunkanlah masyarakat di hadapan puak-puak kaum Bani Ka'ab bin Luwai. Dikumpulkan ramai-ramai. Sekarang ni kau cerita. Dia kata. Dia kata dengan mula dia cerita dengan Nabi. Kau jangan cerita lu, wahai Muhammad. Let lu. Kau tunggu lu. Aku kumpulkan. Dia kata. Bila dah kumpulkan, sekarang kau cerita. Jadi bila Nabi cerita, pada ketika itulah Aisyah kata, Sayyidatina Aisyah beritahu yang terpecah pada 3 golongan. Pertama, orang yang 50-50. Pertama, orang yang tetap beriman dengan Nabi. Dan yang ketiga, orang yang ketiganya orang yang langsung tak percaya. Jadi murtad dia. Dia kata gila Nabi kita ni. Dan apabila Abu Jahal bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau percaya cerita Muhammad ni yang dia boleh berjalan satu malam sampai Masjidil Aqsa, sampailah pula naik ke langit, turun balik ke sini balik. Kau boleh percaya ke? Maka berjawab Sayyidina Abu Bakar, lebih daripada itu pun aku percaya. Makna nak bagi tahu Sayyidina Abu Bakar lebih pada itu percaya. Dah sebab apa? Dia bersaksi itu Nabi tak pernah cakap bohong. Jadi kalau Nabi cakap apa pun dia percaya. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar dapat gelaran Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Kan? Yang membenarkan, yang mengakui bahawa apa yang disebut oleh Nabi itu adalah benar. Jadi sebelum saya nak ceritakan, kata masa tak panjang ni kan, kita ceritalah mana yang boleh kan. Kita bagaimana sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku, Nabi ini melalui satu peristiwa pembedahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan juga Israfil. Kan? Jibril dan Mikail. Tersamsul pula. Malaikat Jibril dan Mikail ni, dia telah membelah dada Nabi, kemudian di hati Nabi ini, kan? Hati Nabi ini dikeluarkan, dicuci dengan air Zam-Zam dan dibuang ke tuluan hitam, yakni alaqah, iaitu mana tempat syaitan membisikkan was-wasnya. Jadi Nabi kita ni tak ada was-was. Dah buang dah alaqah ni. Nabi ni ya, tak, macam tu je. Kan? Mudah je. Kemudian lepas dicuci, air Zam-Zam ni hebat, air Zam-Zam ni. Air Zam-Zam ni hebat yang mana air Zam-Zam ni dia boleh ikut niat manusia. Ikut niat manusia. Kan? Macam kita pergi Makkah, pergi Madinah ataupun air Zam-Zam yang buat balik tu kan. Niat apa? Ini niat biar hati orang, biar pandai. Niat biar jadi elok. Niat biar jadi mudah hati tu terima ilmu. Contoh lah, ikutlah niat kita. Yang baik-baik lah tuan-tuan. Ya? Niat baik-baik insyaAllah. Jadi dah cuci hati Nabi ini. Kemudian dituangkanlah hikmah, ilmu dan iman ke dalam dada Rasulullah SAW. Ya. Setelah itu dada baginda dah diisi, dah cuci tu, dah dicuci, kemudian diisi hikmah, ilmu dan iman tu, kemudian dipatrikanlah balik, dijahitkan balik, kemudian dimatrikan dekat badan Nabi ini dengan tanda khatimin nubuwah. Ada tanda dekat Nabi ini khatimin nubuwah, iaitu penutup kepada segala nabi. Tak ada lagi dah Nabi lepas tu. Kau ada lah orang Melayu yang mengaku dia Nabi lah. Kata dia orang Rambau, kau mana tahu? Orang Rambau pula mengaku Nabi. Orang Somban mengaku Nabi. Kan? Jadi ngado nak mengaku lah jadi Nabi. Kan? Jadi selesai pembedahan, maka Allah datangkan binatang bernama Burak. Burak yang ditunggangi Rasulullah SAW dalam perjalanan yang luar biasa. Barang diingat, peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku pada tahun Nabi sangat bersedih, tuan-tuan.
Sedih kenapa? Nabi kehilangan dua insan yang paling dia sayang. Iaitu pertama Sayyidatina Khadijah dan juga bapa saudaranya, kan? Abi Talib. Yang mana kita lihat kesedihan Nabi tak boleh nak dibayangkan lah. Sah sedih Sah sedih kan? Jadi dengan adanya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, maka terubeklah sikit hati Nabi kita. Okey. Jadi perjalanan Nabi pada malam itu, Nabi naik burak tadi, tapi perjalanan Nabi ditemani oleh Jibril dan Israfil. Dan tiba di tempat-tempat tertentu, iaitu tempat-tempat yang mulia dan bersejarah, Nabi kita ditemani oleh ditarahkan oleh malaikat tadi supaya berhenti dan bersolat sebanyak 2 rakaat. Antara tempat-tempat berkenaan, apakah tempat-tempat yang Nabi diarahkan berhenti tu? Tempat-tempat yang Nabi diarahkan berhenti tu, apalah bunyilah senyal ni. Berbunyilah dia. Kan? Jadi sepanjang perjalanan itu, Nabi berhenti kat beberapa tempat dan bersolat sebanyak 2 rakaat. Antara tempat tu pertama Saibah. Saibah ni Madinah hari ni. Masa tu Jibril dah cakap lah, tempat ni lah yang kau akan berhijrah tak lama lagi. Makna Nabi dah tahu dah. Nabi akan hijrah kat sana. Kemudian singgah juga di Bukit Terusina, tempat Nabi Musa AS ni wahyu. Singgah juga dekat Baitul Laham, yang mana tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Kan? Kemudian Nabi juga menghadapi pelbagai peristiwa ajaib. Yang ni kita nak kongsi ni, peristiwa ajaib, macam-macam peristiwa yang Nabi jumpa. Yang pertama, Nabi jumpa, bermula sekali masa sampai sebelum Nabi jumpa peristiwa-peristiwa ni, diganggu dah oleh jin afrit ni. Dengan api jamung, menjulang kan. Dan pada ketika itu, Nabi dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa yang ajaib. Antaranya, nombor 1, Nabi jumpa peristiwa apa? Nampak satu kaum yang bercucuk tanam. Dia bercucuk tanam tu hebat tu. Tanam, tahu tumbuh, tahu keluarkan hasil. Kemudian bila orang ni potik, keluar lagi. Seolah-olah macam belum potik lagi. Seolah-olah macam belum potik. Kan? Pada ketika itu, Jibril memperjelaskan, wahai Muhammad, itulah dia orang yang berjihad. Itulah kaum yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, yang digandakan pahala kebajikan sebanyak 700 kali ganda. 700 kali ganda, bahkan hingga gandaan yang lebih banyak. Itu peristiwa pertama. Tetapi kena ingat ya, hari ni kalau kita nak jadi macam tu, tidak semestinya pergi perang. Beri pergi perang kan, tak semestinya. Jihad fi sabilillah, contohnya tengah COVID-19 ni kan, kita nampak dengar-dengar ada orang yang susah-susah kan. Ada orang susah, tak boleh keluar. Maklumlah sekarang ni dalam tempoh ni tak boleh keluar, nak berniaga tak boleh, nak kerja tak boleh. Mana yang kita tahu jiran-jiran kita yang kita boleh tolong yang susah, bagi duit kan, tak boleh bagi duit, tak boleh bagi RM10, bagi RM100, tak boleh bagi RM100, bagi RM1000 kan, tak boleh bagi apa, bagilah apa benda yang ada kan, makanan kau, boreh kau, tepung kau, gula kau kan, kicap kau, mana lah pada tahu kan, dengan kicap boleh makan telur, goreng rabui telur, kicap, okey lah tu kan. Jadi makna kata paling tidak dapat menyelesaikan masalah dia tu kan. Jadi niat kerana Allah. Kalau tuan-tuan ada masa, buka surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Dalam tu beritahu, mahukah kamu, Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita perniagaan yang menguntungkan. Apakah perniagaan yang menguntungkan? Berjuang Allah dengan 2 perkara. Apakah dia? Pertama harta benda, yang kedua diri sendiri. Itu Allah Ta'ala beritahu surah As-Saff. Harta benda diri sendiri. Harta benda ni duit lah. Duit, barang-barang apa yang kita ada kerana Allah. Dan kedua, diri sendiri, jaga perangai kerana Allah. Kan, berjuang bela agama Allah tu dengan diri sendiri tu maksudnya buat jaga perangai elok. Bila pemimpin suruh duduk rumah, entok-entok mekak nak keluar lah kan, dengan banggu nunjuk kedai makan. Siap viral pula, tak pasal-pasal apa kau payah mana nak faham orang cakap kan. Duduk rumah. Apa salah kan? Tengok video yang baik-baik. Tengok live Facebook ceramahnya. Kan? Bukan selalu suruh buat live ni. Puih paso-paso. Sudah buat kat lah kan? Okey. Kemudian
Kemudian, apakah balasannya bila kita berjihad fisabilillah ni dengan dua perkara ni? Apakah balasannya? Allah Ta'ala janjikan 4 perkara. Yang pertama, Allah ampunkan dosa-dosa. Kedua, syurga adnin yang mana-mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiganya, Allah akan berikan pertolongan. Yang keempat, Allah akan berikan kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Nanti tuan-tuan baca oleh sendiri. Tengok sendiri dengan tafsir surah As-Saff 10, 11, 12, 13. Okey, itulah hebatnya. Peristiwa yang kedua, tiba-tiba terbau berlalu kat tempat yang berbau harum. Apa wangi warna tempat ni, kan? Apa bau kuih ni kan? Wangi. Rupanya itulah tempat bau kubur, itulah dia bau kubur Masyitah. Masyitah iaitu tukang sisir rambut anak Firaun bersama suami dan anak-anaknya termasuk bayi yang dapat bercakap untuk menguatkan iman ibunya yang dibunuh Firaun kerana tetap teguh beriman kerana Allah. Tak mahu dia mengaku Firaun sebagai Tuhan. Kisah macamnya Masyitah ni, dia sikat rambut anak Firaun. Tengah sikat, terlapih sikat tu, Allah sebut Bila sebut Allah, tanya apa cerita kan? Pahal ni salah adalah Allah tu siapa? Allah tu Tuhan aku dan Tuhan kita semua. Masyitah jawab, wah tak boleh jadi ni. Dia pun mengadu kat ayah. Dia pun beritahu kat Firaun, aku dengar tadi Masyitah cana. Dia kata Allah tu. Mungkin datang sini. Wah, masa itulah dia tanya, apa cerita kau cakap macam tu pula? Yalah, memanglah betul Allah tu Tuhan aku dan Tuhan kita semua. Wah, tak puas hati. Bila tak puas hati, bawa suami, bawa anak-anak sekali. Sekarang kau cakap. Depan tu ada kawah mengalorak ni. Kau cakap sekarang. Kalau kau tak mengaku aku Tuhan, Firaun kata, aku tolak seorang-seorang mati. Masa itulah Masyitah kata, tak. Allah Tuhan aku dan Tuhan kita semua. Tolak laki tolak anak seorang-seorang. Sudah tinggal baby tu. Tang baby tu tak teraya tu. Terusik sikit. Tersentuh hati. Alamak, kesian pula budak ni. Bercakap baby itu, wahai ibuku, tak usahlah kau risau. Sesungguhnya syurga Allah sedang menanti kita. Pada ketika itulah Masyitah tetap kekal. Dan sampai Masyitah ni pun ditolak ke dalam kawah yang mengelagak tu. Maka matilah Masyitah dan kuburnya berbau harum. Jadi salah kita takut, tuan-tuan. Tuan-tuan teh dunia ni takut ke siapa? Takut ke Allah. Tapi jangan pula dalam COVID-19 ni ada orang cakap, alah takut bona kat virus tu sampai tak nak keluar. Jangan. Itu bangang nombor tu. Jangan. Kita patutnya kita kena ingat tawakal ni dengan usaha. Ingat tu. Usaha kita adalah antaranya untuk mengelakkan kita ni terbabit dalam statistik yang dikeluarkan hari ke hari, duduk rumah dan diam. Masalah apa yang ada. Dah darurat bona, keperluan bona, baru keluar pergi Bali. Kan? Ya, duduk rumah dan diam. Kemudian, peristiwa yang ketiga, sekumpulan orang yang sedang memecahkan kepala mereka. Setiap kali pecah, elok balik kepala. Pecah, elok kepala. Apa sebab itu? Sebab orang yang borek bona nak semayang. Payah bona nak sujud. Bila cakap tu ada, nanti jap semayang lah, besok lah, nantilah. Nampak? Apa benda tu? Kan? Jadi nak kalau agak-agak kepala tu dah koreh bona lah kan? Buatlah. Jadi Jangan lagi ingat tu. Jangan lagi lambat salat. Bila salat bangun awal. Nak pula sekarang. Tak ada alasan lah kita nak sembahyang lambat sebab kita kat rumah. Sentiasa ada masa. Kan? Sentiasa ada masa. Cari masa. Bila azan saja, cepat-cepat salat. Salat awal waktu. Itu antara hikmahnya. Kemudian peristiwa keempat, sekumpulan orang yang hanya menutup kemaluan mereka, kubur dan dubur, depan dan belakang. Depan dan belakang. Dan dengan secebis kain. Dan kemudian dihalau seperti binatang ternakan. Mulut mereka menelan, memakan, sambil mulut mereka memakan bara api dan batu dari neraka Jahannam. Kata Jibril, itulah orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Cacam boleh bayar zakat ni. Dan boleh cakap, asal kau tak bayar zakat? Dia nak bayar dah lah. Sebila kau bayar? Sebelum sembahyang raya. Itu zakat petorah nama. Zakat fitrah lain. Ini zakat pendapatan kita. Ya, zakat harta kita. Zakat simpanan kita. Tengok. Kan? Omeh perak barang hiasan orang perempuan pun timbang kira betul-betul. Yang mana yang patut bayar, mana tak patut bayar. Pergi ke pusat zakat. Kan? Pusat zakat. Tanya betul-betul. Puas hati. Kalau boleh tu kalau bayar tu nak tenang hati bila dah bayar. Bila dah bayar,
Kan bila kira kan kira bang cuba bang kirakan bang kepala zakat kan kira bang saya tengok kan abang punya ni kena bayar zakat contohlah ni contoh abang kena bayar 150 tak apalah saya bayar 200 lebih lah RM50 insya-Allah tenang hati kita. Iya. Kemudian peristiwa kelima satu kaum lelaki dan perempuan yang makan daging montah dan busuk mereka. Nampak. Kan makan daging busuk apa ni? Inilah orang yang melakukan zina sedangkan lelaki dan perempuan tu masing-masing ada suami, ada isteri. Nampak? Ya? Nampak? Jadi makna kata jaga. Seterus ke-6, lelaki yang berenang dalam sungai darah. Sungai darah dilontarkan batu. Kata Jibril, itulah orang yang makan riba. Tengok balik bank kita. Kita pakai sistem perbankan apa? Kan, perbankan konvensional ke? Ataupun kita pakai sistem Islamik. Cek balik. Boleh pakailah sistem Islamik tuan-tuan. Memang kena pakai wajib. Pergilah tukar dah okay. Kan? Kalau masih lagi pakai sistem yang lama. Kebanyakan bank-bank ni semua dah ada dah tuan-tuan. Cakap ya. Jangan ni. Kebanyakan bank pakai sistem Islam lah. Cuma semak ajalah. Ya, mana tahu masih dipakai sistem lama. Tak berkat tuan-tuan. Kalau harta kita ni bercampur. Kemudian satu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibir mereka dengan gunting besi berkali-kali. Setiap kali gunting lidah dan bibir mereka kembali seperti biasa. Kata Jibril, itulah orang yang buat fitnah dan mengatakan sesuatu yang dia sendiri tak melakukannya. Buat fitnah orang yang buat. Ada yang benda. Dengar-dengar kan. Itulah yang dah. Kota kampung macam ni lah. Dengar-dengar orang ni macam ni lah. Orang macam ni. Tak salah. Berhentilah cerita-cerita pasal orang. Cakap yang elok-elok sudah. Tuan. Kan? Kemudian peristiwa yang ke-8, kaum yang mencakar muka dan dada mereka dengan kuku tembaga. Dicakar muka itu. Apa? Sebab berdarah-darah tuan-tuan. Cakar berdarah, elok balik. Cakar lagi darah, elok balik. Dengan kuku tembaga. Kata Jibril, itulah orang yang memakan daging manusia. Iaitu mengumpet. Atau istilah orang sekarang. Kata Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri itu tak sesuai. Kan, tak sesuai. Sebab bawang ni benda elok. Goreng dengan ikan dengan ayam. Sedap. Baik sambal. Sedap. Lagi satu, bawang masuk dalam kategori barang kawalan. Jadi membawang tak sesuai. Kita tukar lepas ni. Membangkai itu sesuai. Kan? Kan? Yelah makan dangkai busuk saudara kita sendiri. Baik apa? Kan? Cakap elok. Aduh, ya benda tak penting dengan orang. Kan? Cakap elok sudahlah. Orang perempuan berhentilah bercakap. Aku ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada mana tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Kan? Itu ya, ni cakap ya. Janganlah marah lah. Kan? Kemudian, jatuhkan maruah, mencela, hinakan orang. Jangan buat baik macam tu, tuan-tuan. Peristiwa ke-9, seekor lembu jantan yang besar. Lembu jantan besar keluar. Kemudian nak masuk balik lubang tu tak boleh. Siapa ni? Kategori apa orang ni? Orang yang gemar cakap besar, takabur kemudian menyesal tapi sudah terlambat. Cakap besar. Dan inilah dan anda dan tahulah ni. Macam ni lah. Jangan cakap aku garanti tak kono lah virus ni. Kau tengoklah ini siapa lah. Oh, jangan sabut. Tak dia sebab tiba-tiba kono macam menyesal tuan-tuan. Jangan cakap besar. Serah pada Allah, rendah diri tuan-tuan. Ni Allah tengah uji kita ni. Jangan kita belagak. Kadang-kadang dia tak cakap, tapi cara dia keluar pakai pakan, pergi kedai apa semua jumpa orang kan, cerita-cerita kat orang kat kedai tu macam dia tu besar benar kan, handal benar. Itu jadi macam tu. Kan? Jaga. Kemudian apa lagi? Ke-10, seorang perempuan dengan dulang yang penuh dengan pelbagai perhiasan. Rasulullah tidak mempedulikannya. Kata Jibril, itulah dunia. Kalau Rasulullah bagi perhatian dekat dia, maka umat Islam akan mengutamakan dunia pada akhirat. Seterusnya, nampak pula yang ke-11, nampak seorang perempuan tua duduk tengah jalan menyuruh Rasulullah berhenti. Kerana Rasulullah tidak menghiraukannya. Kata Jibril, itulah orang yang mensia-siakan umurnya sampai ke tua. Nampak? Ingat, umur kita tak banyak tuan-tuan. Tak banyak. Nabi dah cakap dah, panjang-panjang, umur umatku 60-70 tahun. Itu sebab kalau 60 normal, 70 bonus, 80 ekstra, 90 gegavaganza. Takkan ada dah tuan-tuan. Payah tuan-tuan. Kebanyakan kita 60-70 ji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuan-tuan. Jadi tak usah nak lagak-lagak lah. Dan panjang umur belum tahu lidah. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat. Terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit.
Kemudian seorang perempuan bongkok 3 menahan Rasulullah untuk bertanya sesuatu. Kata Jibril, itulah gambaran umur dunia yang sangat tua dan menanti saat hari kiamat. Setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad turun dari Burak. Kemudian masuk ke dalam masjid, mengimamkan solat 2 rakaat dengan segala anbiya makmum. Nabi Muhammad terasa dahaga. Lalu dibawa 2 bekas. 2 bekas tuan-tuan. 2 bekas ini iaitu antara susu dengan kita tengok ya, sampai Masjid Al-Aqsa tu hebat tak Nabi kita? Nabi kita jadi imam. Nabi kita jadi imam, nabi-nabi dan rasul semua jadi makmum kat belakang. Kemudian Nabi, itu kan saya sebut tadi, Nabi dibuang perasaan was-was dia tu. Tak ada dah. Hati Nabi dicuci. Kan dicuci dan kemudian orang kata ada persoalan-persoalan yang ditanya tu ini tak ada was-was dah. Macam susu ni dengan arak, mana satu kau nak? Nabi pilih susu. Sebab kalau arak, Jibril katakan ramai umat Islam yang akan sesat. Okey. Kemudian naiklah ke Hadratul Qudus. Satu tangga. Kemudian tangga pertama ni saya ringkaskanlah ni sebab kita ada sikit lagi masa. Sampai 8 saya punya target sebelum Isyak 8.35 ya. Di tangga pertama jumpa dengan Nabi Adam AS, dapat tengok orang makan riba dan harta anak yatim, guna melihat orang yang dan buruk pezina lelaki bergantung pada susu penzina perempuan. Naik pula tangga kedua. Kan ini Nabi dengan Jibril berjumpa dengan Nabi Isa AS, Nabi Yahya AS. Langit ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf AS. Naik pula langit keempat, jumpa pula dengan tangga keempat ni jumpa pula Nabi Idris AS. Tangga kelima jumpa pula dengan Nabi Harun AS yang dikelilingi oleh kaumnya Bani Israel. Sampai pula tangga keenam, kali ini jumpa dengan nabi-nabi, seterusnya Nabi Musa AS. Ketika inilah Rasulullah disuruh oleh Jibril menongak. Masa itulah Nabi nampak seramai-ramainya umat baginda, tu ramai umat aku, termasuklah 70,000 umat baginda yang dikatakan akan masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua masuk di dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di tangga yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur dan di beberapa kaumnya. Maka dia berkatalah kepada Rasulullah, apa tahu bono yang dicakap? Nabi Ibrahim kata apa? Dia kata apa? Dia kata, wahai Muhammad, wahai Muhammad, tak pernah aku tengok umat yang paling masakin umat kau lah. Miskin umat Muhammad ni. Kurus koreng, macam mana lah? Miskin sebab umur dah lah tak panjang, pemalih beribadah kita ni. Tentu. Jadi sebab itulah Nabi Ibrahim kata, umat kau ni dah daif, maka suruhlah umatmu menanam tanaman syurga. Apakah dia tanaman-tanaman syurga itu? Tanaman-tanaman syurga itu, itulah dia la haula wala quwata illa billah lanil azim. Dalam satu pandangan mengatakan, itulah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, wala haula wala quwata illa billah lanil azim. Kena ingat ya, ini ataupun kita sebut sebagai haukil, la haula wala ni. Yang mana bila kita baca tu kan, kita baca tu tapak taman syurga. Dan kena ingat, ini adalah khazanah daripada syurga yang mana Allah turunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad yang dapat ni. Umat sebelum ni tak dapat. Tu rugilah gitu kan. Kemudian tangga yang ke-8, di sinilah disebutkan Al-Kursi yang berbetulan dengan dahan pokok Sidratul Muntaha. Rasulullah menyaksikan pelbagai keajaiban pada pokok itu. Sungai air tak berubah, sungai susu, sungai arak, sungai madu. Gambaran syurga tu. Unggas emas berterbangan, semua itu tak terperi manusia. Dapat juga menyaksikan sungai Al-Kausar yang terus masuk ke dalam syurga. Sesungguhnya, seterusnya Nabi masuk ke dalam syurga, melihat neraka, lihat syurga bersama dengan penunggu. Yang jaga syurga, yang jaga neraka, semua Nabi dapat jumpa. Okey. Di tanggal ke-9, berbetulan dengan pucuk pokok Sidratul Muntaha, Rasulullah masuk dalam nur dan naik ke mustawa dan Syarirul Aqlam. Kat situ dapat melihat seorang lelaki yang ghaib dalam nur arash. Orang ni hebat, orang ni dapat masuk ke dalam nur arash Allah ni. Lelaki yang mana di dunia lidahnya sering basah berzikir, hatinya tertumpu penuh pada masjid dan tak pernah memaki hamun wa ma'abah. Tak ada. Kan? Jadi elok. Kan?
Dia tak pernah maki hamun mak ayah. Jadi kita ni kena banyak zikir. Hati selalu pergi masjid. Rasa nak ke masjid. Ya. Macam sekarang kan sedih tak pergi tak apalah. Kan dah sini arahan tak apalah. Tapi orang yang tak pergi masjid tetap dapat pahala pergi masjid. Walaupun dia tak pergi kali ni kalau dia selalu pergilah. Kan jadi siapa yang tak pergi. Kan siapa yang dah biasa pergi tak rasa dah. Kan ada sahabat saya seorang tu punya agama dia pergi masjid sampaikan dia jumpa dengan dia ke masjid dia minta jawatan nak jadi Bilal. Kan Bilal masuk masjid. Dia nak juga masuk masjid. Bayang nonton sampai macam tu sekali dah. Dapat dah jadi Bilal masuk ke masjid kat kelumpur tu. Kan dapat dia jadi Bilal, dapat dia azan, dia nak juga sembahyang kat masjid. Macam tu sekali tuan-tuan. Kita ni tak tahu lagi apa tak tahulah kan. Mak ayah jangan kita maki hamun tuan-tuan ya. Tak ada guna dah. Kita minta sebab mak ayah kita ni kalau kecewa, doa dia itulah yang paling mustahak sekali. Kemudian bila sampai ke Hadratul Qudus, ni puncak ni dapat jumpa dengan Allah. Kan bila dapat menyaksikan Allah dengan mata kepalanya sendiri, lantas Nabi kita. Maka tu berlakulah dialog antara Allah dan Nabi kita. Wahai Muhammad, labbaika. Dia kata panggil, wahai Muhammad, ya Allah. Dongakkanlah kepalamu, angkatlah kepalamu dan bermohonlah. Allah suruh Nabi kita bermohon. Kata Nabi kita, wahai Tuhanku, kau telah ambil Ibrahim sebagai Khalil, kau berikan dia kerajaan yang besar. Kau dapat berkata-kata dengan Musa, kau berikan Daud kerajaan yang besar dan dapat melembutkan besi. Kau kurniakan kerajaan kepada Sulaiman yang tak kau kurniakan kepada sesiapa pun. Bagi mudahkan Sulaiman menguasai jin, manusia, syaitan dan angin. Kau ajarkan Isa Taurat dan bukan orang yang buta, sopak dan menghidupkan orang mati. Kau lindungi dia dan ibunya daripada syaitan. Tengok Bila Nabi disuruh minta, Nabi sebut kelebihan Nabi-Nabi lain. Hebat tak akhlak Nabi kita? Dia tak ada galak-jar dah. Bila suruh minta, tak ada anak ni. Tak ada. Sebab Nabi kita ni bukan jenis yang terburu-buru. Bukan jenis yang hakap lah ni 9 cakap kan. Macam tu. Tapi maknanya dia jenis orang kata, jenis yang sopan lah. Bila suruh minta, seolah-olah nak beritahu apa? Allah Maha mengetahui, kau bagilah ke aku apa yang terbaik. Macam itulah. Kan? Jadi Allah Ta'ala sebut, wahai Muhammad, aku ambil kau sebagai kekasihku. Amin. Nah, Allah declare Nabi kita sebagai kekasih Allah. Aku perkenankanmu sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Nampak? Berita apa? Berita gembira dan amaran kepada umat. Sebab apa? Sebab Nabi kita dah nampak dah macam-macam peristiwa yang elok, tak elok. Semua tengok neraka, syurga, orang kena seksa macam mana. Semua Nabi kita dah tengok. Aku beri keutamaan dan keistimewaan pada umur pada hari kiamat. Nampak? Kita dengan Nabi kita dengan kita dapat keistimewaan hari kiamat. Rugi kita. Tuan. Aku kurniakan 7 surah Al-Fatihah. 7 ayat dalam surah Al-Fatihah yang tidak aku kurniakan pada sesiapa pun sebelummu. Nampak? Surah Fatihah dapat. Aku berikan ayat-ayat ayat-ayat akhir di surah Al-Baqarah sebagai satu pembenaran di bawah arash. Nampak? Allah Ta'ala bagi kita ayat kursi, tuan-tuan. Aku berikan habuan daripada kelebihan Islam, hijrah, sedekah dan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Aku kurniakan penji liwa'ul ham. Macam bendera, tuan-tuan, penji liwa'ul ham ni, yang mana adab dan semua di lainnya di bawah panji-panjimu. Sampaikan, tuan-tuan, Nabi-Nabi lain ni tanpa merendahkan martabat mereka. Mereka sampai minta dengan Allah, ya Allah bagilah kami jadi umat Muhammad, ya Allah. Tapi tak dapat, tuan-tuan. Kita ni dapat relax, macam tak ada apa-apa, ya kan? Dan aku fardukan atasmu dan umatmu 50 waktu solat. Diberikan waktu solat 50 waktu, agak-agak lah. 50 waktu, terbaik tak kita? Yang 5 ni pun tak kan? Tapi habis aja bermunajat, Nabi turun satu tangga. Turun balik semula. Turun sampai jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tanya, berapa waktu umat kau sembahyang? 50. Oh jangan, baik kau naik balik. Naik balik, tak terbuat dah umat kau dah 50 waktu ni. Nabi pun dia tak pula lah. Dek sayang ke umat, naik. Minta diskaun. Turun. Kau naik lagi 9 kali. Sekali naik, turun, kurang 5. Kau naik lagi, Nabi Musa kata, naik, turun, tak turun. Minta kurang, turun. Naik, turun, minta kurang. Naik, minta kurang, turun. Minta kurang, turun.
9 kali turun naik, akhirnya daripada 50 waktu dah jadi 5 waktu. Nabi Musa kata apa? Kau naik selagi 5 waktu ni pun tak terbuat umat kau ni dah. Pada ketika itulah Nabi kita kata, dah tak ada muka dah aku. Nabi Musa pun cakap, Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata, sesungguhnya 5 waktu ni pun borek bagi umatmu, kan? Tapi memang ia pun sekali 5 waktu, jangankan yang sembahyang yang banyak rakaat tu, yang paling sikit rakaat tu yang borek. Angkit borek kan main pergi gym, kan main ni macam ni, tunjuk gambar badan dekat dalam Facebook kan. Rupa-rupa selimut yang tak program tu tapi tolak tu tahun tu kan. Jadi akhirnya 5 waktu tu ada yang cakap tu, Nabi patut naik selagi tu kan. Itu akal kau tak nak sembahyang tu kau cakap macam tu kan. Jadi makna kata 5 waktu ni pun jagolah tuan-tuan. 50 sampai dah jadi 50 jadi 5 tuan-tuan. Jadi takkanlah kita tak buat lagi. Buatlah tuan-tuan. Jadi selesai turun sampai ke langit dunia, turun ke Baitul Maqdis, lalu menunggang Buraq pulang ke Mekah pada malam yang sama. Kan baginda bertemu peristiwa-peristiwa yang jaib ini kan, dan apabila dah balik, sampailah ke Makkah Al-Mukarramah semula. Masa ni lah Nabi ditertawakan. Sampaikan ada membantu Nabi namanya Uqail. Uqail ni dia kebetulan dia memang pernah duduk dekat Baitul Maqdis ni. Ditanyalah Masjid Al-Aqsa tu macam mana Rahman lah. Dia ceritalah macam ni lah keadaan, rupa, warna macam tu lebih kurang lah agak Jadi pada ketika Nabi cerita, bukan kata, betul lah, sebiji apa yang Rasulullah cerita tu. Tu antara sebab jugalah ada beberapa orang yang kembali yakin lah pada ketika itu. Jadi, peristiwa Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai penutup, bukanlah sekadar sebuah kisah sejarah yang nak diceritakan kembali setiap tahun tuan-tuan. Hari ini kita sambut Isra' dan Mi'raj walaupun secara ringkas. Sebenarnya bukan sambutan itu yang utamanya. Yang paling utama kita ingat, kita faham tuan-tuan. Sorapkan dalam hati kita tuan-tuan. Pertamanya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni memperlihatkan betapa berkuasanya Allah SWT. Yang mana Allah ni kalau nak jadikan sesuatu tu boleh jadi, tak ada masalah tuan-tuan. Allah nak bagi jadi mati. Allah nak bagi jalan. Allah tak nak bagi copek, nak bagi lambek. Tuan-tuan tengoklah sekarang ni, tiba-tiba Allah Taala nak bagi kat kita, tiba-tiba kita tak boleh keluar rumah. Nak cakap apa? Tuan-tuan. Kita mungkin baru-baru ni ada cakap, aku okey ya, tak ada hal. Kan, aku kerja aku ni selamba, income aku garanti. Jangan cakap tuan-tuan, sekarang berapa ramai yang menung. Nak cakap apa? Allah kalau nak tarik macam tu ya. Itu juga, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini juga menggambarkan satu perkara tentang betapa salat ini merupakan kemuncak segala ibadah. Ibadah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang mana ibadah salat ini adalah ibadat yang paling penting. Pertama sekali Allah akan tanya salat. Kalau salat tak jaga, apatah lagi tiang agama yang kita tak jaga tu, apatah lagi nak jaga tiang-tiang yang lain. Tiang ekonomi ke, tiang rumah tangga ke, memang tidaklah tuan-tuan kan. Dan begitu juga kejadian Isra' dan Mi'raj untuk menguji umat Islam. Kan apakah kita percaya ataupun tidak dengan peristiwa ini. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan yang sedang menyaksikan live sekarang ni percaya. Kan? Dan kita tak adalah nak mempertikaikan Nabi kita. Dan bila kita dengar cerita, kita terus percaya insyaAllah. Dan peristiwa Isra' Mi'raj ini merupakan ujian dan mukjizat yang membuktikan kudrat dan kekuasaan Allah, menunjukkan bukti-buktinya. Jadi kita Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram illal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itulah dia lambang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah jugalah yang Maha mengetahui apa juga kelebihan-kelebihan, apa jugalah hikmah-hikmah yang Allah beri kepada kita itu. Bayangkanlah kalau kita hari ini boleh melihat kebaikan-kebaikan yang alangkah beruntungnya kita. Sedangkan ketika zaman Nabi itu, orang susah nak percaya. Dan kalau percaya, hebatlah orang pada ketika itu, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi, rasanya itu saja untuk malam ini. InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa aras, kita akan bertemu lagi dalam live-live seterusnya. Mungkin tengah hari ke, mungkin malam. Stay tune. Cakap jauh pula, tuan-tuan kan. Jadi, manakah terima kasih kepada ni ada yang, saya tengok ada yang
Oh, ramai betul ha. Terima kasih Puan Sazimah Saigon. Waalaikumsalam daripada Singapura. Terima kasih. Angah Arizu, terbaik bosku. Yalah, bosku lah kan. Rafi'ah binti Saleh dari Singapura. Terima kasih banyak. Torang kat Singapura. InsyaAllah lagi ya Puan Rafi'ah. Syarila Aladin. Waalaikumsalam. Mak Mah. Syukur Alhamdulillah dengar. Puan Nur Azlin Kefli, terima kasih banyak. Tunggu. Alhamdulillah sampai. Clear tak? Clear ya. Kemudian, apa pula Ad Pulut Roti ni? Nizam Awi. Lan kira kek nyatuh. Kek nyatuh. Kek salam kek Nizam. Kemudian, Muhammad Tazli. Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz Abdullah Khairi, dia orang nak suruh buat live ni. Buat cepat. Dia orang nak tengok. Cuba kawan-kawan baik sini. Nur Hawa MJ, terima kasih Ustaz sesama. Syafino Sa'dun, amin. Kalau boleh buat tiap malam ni lah, tengoklah. Kau anggap sampai baiklah. Sama Grid sedap makan waktu ni. Bidari yang jaga jadual saya kat Sarawak ni. Terima kasih banyak. Kan? Rindu nak makan mi kolok ni. Zazali Zahri, alhamdulillah, syukur. Rahmah Rahmat pun. Kak Ngah ni tengah tengok. Terima kasih. Hafizi Yusa, Najihah Rahid, alhamdulillah. Liza Ramli, alhamdulillah. Thank you Ustaz Melaka. Dah masuk waktu dah Melaka. Okay, kita pun dah nak masuk. Dah masuk dah ni. Okey, kemudian okey, Angah Elektrik Green Light. Terima kasih. Sumayasu, terima kasih banyak. Ismail Muhammad. Harap boleh tengok lagi. Tak apa tengok semua. Hafizah Abdul Razak. Terima kasih banyak kepada semua. InsyaAllah dalam kesempatan kita bertemu. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Ni adik saya pun dah tengok Samsul Fazli ada, Syamira Hafiza pun dah tengok Terima kasih banyak. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Pada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.